Topik set B bilangan 1, soalan 4, taburan ke barang kalian. Okey, seperti biasa, cikgu nak ingatkan balik, ini sahaja rumus yang diberikan ketika peperiksaan. Kamu kena tahulah untuk taburan ke barang kalian dekat manakah kedudukan rumus mereka. Okey, 7 dan 8. Okey, jom kita terus bergerak ke soalan. Okey, soalan A, ni soalan panjang Okey, soalan A. Selalunya kalau yang panjang macam ni, kebiasaannya lah. Kebiasaannya yang A tu adalah binomial. Okey, taburan binomial. Okey, kita baca dulu soalan. Dalam sebuah syarikat, 75% daripada pekerjanya berumur lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Okey. Untuk A1, diberi min bilangan pekerja yang berumur lebih daripada 40 tahun ialah 2280. Min Cari jumlah pekerja dalam syarikat tersebut. Okey. Jadi murid-murid, sekarang soalan berkaitan dengan pekerja lebih 40 tahun. Okey, kalau pekerja lebih 40 tahun, selalunya peratus tu sebenarnya adalah ke barang kalian. Okey, 75% adalah lebih daripada 40, bererti P kita 0.75. Maksudnya 75 bahagi 100. Okey, kesimpulannya apa Q kita? Siapa nak tolong? 0.25. 25%. Okey, bagus. Terima kasih. 25% ataupun 0.25. Okey, sebab P tambah Q adalah 1. Jadi sekarang daripada soalan ini, dia dah bagi min pekerja adalah, min pekerja adalah 2230. Jangan lupa tanda min begini 2280. Jadi kita nak cari jumlah pekerja. Jadi kita nak cari jumlah pekerja, kita tak tahu. Jadi apakah rumus min? Min sama dengan NP kot. NP. Kan? Okey. Bagus. Terima kasih. Ingat rumus ni tak diberi. Okey, rumus ni tak diberi di mana min sama dengan NP. Jadi kita masukkan semua maklumat yang ada. Min adalah 2280 sama dengan NP kita tadi adalah 0.75. Jadi automatik kita boleh dapat N dengan kita membahagikan 2280 dengan 0.75. Seterusnya kita akan dapat 3040. Okey, begitu Okey, jadi kalau betul tandakan dengan betul. Okey. Seterusnya kita tengok A2 pula. Okey, A2. Okey, A2. Okey, 8 orang pekerja dipilih secara rawak. Okey, kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 daripada mereka berumur lebih 40. Okey, so sekarang masih cerita tentang berumur lebih 40. Okey, kalau berumur lebih 40, okey, kita masih menggunakan P yang sama. Okey, 0.75. Q pun sama, iaitu 0.25. Pastikan sama dia punya maklumat. Okey, lebih daripada 40. Okey, lepas itu diberi 8 orang pekerja. Okey, lepas itu apa lagi? Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Macam manakah bentuk sekurang-kurangnya 2? Dia suruh kita cari probability di mana X sekurang-kurangnya 2. Tolong bagi tahu saya. Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat? 2. Sekurang-kurangnya 2. Okey, bagus. Terima kasih. Nombor 2. Bagus. Terima kasih. Sekurang-kurang 2 tu paling sikit dia boleh lebih sekurang-kurangnya. Okey, kalau sekurang-kurangnya 2, kalau sekurang-kurangnya 2, saya conteng maksudnya sekurang-kurangnya 2, yang terlibat adalah 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8, 9 boleh tak? Tak. Sebab apa 9 tak boleh? Sebab dia ada 8 orang pekerja dipilih secara rawak. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi ini semua kita nak kira. Tapi banyak sebenarnya.
Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau 8 tu sebenarnya bermula daripada kosong, satu dan terus sambung 2. Disebabkan ini yang kita nak tapi panjang sangat. Kalau tak nanti kamu akan masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rumus. Daripada 7 rumus, apakah salahnya kita masukkan 1 dan 2 sahaja rumus di mana ini yang warna hitam yang kita tak nak. Okey, bererti kalau kebarangkalian semua adalah 1, yang kita tak nak tu kita tolak. Tolaklah probability di mana X sama dengan 0, tolaklah probability di mana X sama dengan 1. Siapa tak faham dekat sini? Okey tak? Kamu pun sebenarnya boleh tulis macam ni. Probability X sama dengan 2 tu sama dengan probability X sama dengan 2 tambah X sama dengan 3 tambah X sama dengan 4 bla bla sampai pada X sama Panjang. 8. Panjang sangat. Nanti kamu akan banyak kena tulis rumus. Jadi elok kita ambil yang paling pendek. Jadi kalau nak ambil paling pendek terpaksa tolak lah. Satu tolak yang kita tak nak tu kan. Okey, jadi baru kita masukkan dalam rumus. Okey, untuk rumus ni jangan risau diberi. Tak perlulah hafal pening-pening. Tapi kamu kena tahu macam mana nak masukkan lah. Okey, N maksudnya 8. C, R ni kosong ya, kosong. Lepas tu kita masukkan P 0.75. Kalau sini kosong, atas ni kosong, 0.25. Okey, 8 tolak kosong kita akan dapat 8. Okey, macam tu. Tolak 8C 1. Okey, 0.75. Kat sini 1 naik atas 1. 0.25. 8 tolak 1 kita akan dapat 7. Macam tu. Jadi masukkan dalam kalkulator dengan berhati-hati. Kat sini kalau kamu dapat terlalu kecil kamu punya jawapan yang mungkin ada standard form ataupun eksponen tu, cikgu buat macam ni. Tengok cikgu buat 5259. Tapi kalaulah kalkulator kamu keluar dalam bentuk ni, cikgu masukkan je lah. Tolak 3.6621 darab 10 negatif 4. Dan akhirnya kamu akan dapat 0.9996. Okey. Tinggi peratusnya pekerja yang berumur lebih daripada 40. Sebab hampir 1. Okey. Okey, kat sini ada soalan tak? Okey, kalau tiada, okey. Kalau dah betul tu, okey, good lah. Okey. Jadi, kita terus ke soalan yang terakhir iaitu B, iaitu taburan normal. Okey. Okey murid-murid, kita terus ke soalan yang terakhir, taburan normal. Okey, berat bagi pekerja di kilang biskut adalah mengikut taburan normal dengan min 64 dan variance adalah 144. Okey, jadi kat sini cikgu keluarkan dulu di mana min sama dengan 64. Okey, variance, ni tanda variance sama dengan 144 disebabkan dia adalah normal. Okey, kita memerlukan rumus Z lah, memerlukan rumus Z di mana X tolak min per standard deviation. Okey, rumus ini diberi. Okey, jangan risau Okey, jadi disebabkan rumus ini memerlukan standard deviation, cari standard deviation 12. Okey, cikgu dah keluarkan semua maklumat. Okey, kita tengok untuk B1. Okey, untuk B1, okey, hitung peratus pekerja yang mempunyai berat di antara 58 dan 67. Macam mana kita nak mengeluarkan dalam bentuk simbol matematik? Okey, dia nak peratus. Kita takkan tahu peratus kalau kita tak tahu probability. Okey, kalau dah tahu probability, baru kita tahu peratus. Jadi kita kena cari dulu probability pekerja yang beratnya di antara 58 ke 67. Jadi begini. Probability, okey 58, kita buat macam ni lah. X 67. Macam ni. Ini starting je. Okey, disebabkan ini adalah X, ini X. Disebabkan kita nak menggunakan normal adalah Z, kita memerlukan untuk tukar mereka kepada bentuk Z, nilai Z score menggunakan rumus. Okey, menggunakan rumus. Jadi cikgu masukkanlah probability di mana 58 tolak min kita tadi 64, standard deviation 12. Dekat sini automatik tukar Z, 67 tolak 64, sini 12. Okey.
tutup balik bracket. Macam ni. Lepas tu kamu ringkaskan. Okay, ringkaskan, kamu akan dapat di sini negatif 0.5, sini Z dan 0.25. Hampir selesai. Okey, kalau kamu dah dapat macam ni, biasakan lukis graf. Lukis graf. Saya buat graf normal begini. Okey. Kalau negatif 0.5, saya letak negatif. Okey, kalau positif, saya buat kat positif 0.25. Jadi sekarang kita nak cari area sini sebab dia nak di antara. Dia nak di antara. Jadi kita kena cari, apakah area tail ataupun ekor kiri dan kanan. Kita nak cari area kat sini. Macam mana kita nak cari area tail, area ekor, mesti berdasarkan jadual normal lah. Jadual normal. Jadi walaupun dia negatif 0.5, jadual normal kita menggunakan positif sebab dia adalah simetri. Jadi saya nak cari 0.5, pergi dekat graf kita. 0.5 di sini. Dia kata 0.5 saja kan? Sekejap betul tak sini? 0.5 saja, jadi kita pergi kat 0.5. Jadi kita dapatlah nilainya adalah ini. Sekejap ya. 0.5, 0.3085. Dekat sini. Sekejap saya ambil pen. Ni nilai dia. Jadi cikgu pun tulis dekat ruangan gambar rajah kita. Area di sini adalah 0. Berapa tadi cikgu dapat? 3085. Kita nak cari di sini pula 0.25 pula. Pergi kat sini. Cikgu pakai warna lain, warna orange pula. Kita nak cari 0.25. 0.2 kat sini. Alamak, sekejap. Cikgu nak highlight. 0.25. 0.2 kat sini, 5 kat sini. Kita nak cari 0.25. Jadi dekat mana persilangan dia, itu adalah jawapan 4013. Jadi cikgu pun isi balik kat sini 0.4013. Jadi murid-murid, boleh tak bagi tahu cikgu bagaimanakah untuk mendapat area yang kuning tu? Boleh tak bagi tahu macam mana nak dapat area kuning tu? Kita dah tahu dah area kiri kanan. 1 tolak. 1 tolak. Hilang suara dah. Kamu tolak 1 tolak kiri dan kanan. Maksudnya 1 tolak 0.3085 tolak 0.4013. Macam tu. Jadi kamu akan dapat di sini 0.2902. Adakah cikgu dah selesai untuk mendapat jawapan B1? Adakah setakat 0.2902 sahaja? Macam ni je ke? Kalau kamu tengok soalan tu, dia nak peratus. Ini baru kebarangkalian. Jadi nak cari peratus, mestilah kebarangkalian didarabkan dengan 100. Macam tu. Jadi kita akan dapat 29.02 peratus. Tertinggal peratus cikgu. Jadi selesailah di situ.